Apa itu kerajaan perpaduan? Menjelang usul undi percaya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri pada 19 Disember ini, jom kita hadam secara ringkas latar belakang penubuhan kerajaan perpaduan yang pertama kali wujud di negara ini, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah memanggil pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim dan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mak Yassin secara berasingan dan mencadangkan pembentukan kerajaan perpaduan. Ini kerana Seri Paduka Baginda mengambil maklum bahawa tiada parti yang mendapat majoriti mutlak untuk membentuk kerajaan. Keputusan Pilihan Raya Umum ke-15 menunjukkan Pakatan Harapan memperolehi 82 kerusi parlimen, manakala Perikatan Nasional 73 kerusi. Anwar bersetuju dengan cadangan Baginda tetapi Mahyadin menolaknya. Oleh kerana itu, Yang di-Pertuan Agong telah memanggil pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dengan cadangan yang sama. UMNO BN bersetuju dengan pembentukan kerajaan perpaduan setelah berunding dengan ahli parlimen dan ahli majlis kerja tertinggi mereka. Selepas itu, gabungan Parti Sarawak GPS dengan 23 ahli parlimen turut mengumumkan perubahan sokongan daripada Perikatan Nasional kepada Pakatan Harapan. Tindakan ini diikuti oleh Gabungan Rakyat Sabah GRS dengan 6 orang ahli parlimen. Anwar Ibrahim diumumkan sebagai Perdana Menteri ke-10 selepas mesyuarat khas Majlis Raja-Raja dan mengangkat sumpah pada 24 November lalu. Hari ini blok kerajaan mempunyai 148 kerusi parlimen, manakala blok pembangkang iaitu Perikatan Nasional mempunyai 74 kerusi. Parti-parti dalam blok kerajaan terdiri daripada Pakatan Harapan 82 kerusi parlimen, UMNO BN 30, GPS 23, GRS 6, Warisan 3, Parti KDM 1, Parti Bangsa Malaysia 1 dan Bebas 2. Penjelasan ringkas 9 perkara yang rakyat Malaysia perlu tahu tentang kerajaan perpaduan ini boleh dibaca dari laman rasmi Jabatan Penerangan Malaysia. Bagaimanapun, untuk yang malas membaca, jom channel siarkan apakah 9 perkara itu. Pertama, kerajaan perpaduan merupakan satu kerajaan yang menggabungkan parti politik yang menuntut semua pemimpin terlibat untuk mengenepikan kepentingan politik dan parti masing-masing demi kepentingan rakyat dan negara. Yang kedua, kerajaan perpaduan terbentuk daripada kemenangan majoriti parti dipilih menerusi amalan demokrasi berparlimen seperti yang termaktub dalam perkara 113 hingga perkara 120 beserta jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan ini dibentuk atas titah nasihat yang di-Pertuan Agong selepas negara berdepan keadaan parlimen tergantung dengan bukti hemat dan kebijaksanaan Seri Paduka. Ketiga, Yang di-Pertuan Agong menggunakan kebijaksanaan Baginda bersandarkan bidang kuasa yang berpandukan Perlembagaan Persekutuan untuk menentukan seorang Perdana Menteri. Perlembagaan Persekutuan perkara 43/2/B yang menyebut Yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat itu sebagai Perdana Menteri untuk mempengerusikan jemaah menteri. Yang keempat, penjajaran baharu parti-parti politik yang menang perlu kerana keputusan Pilihan Raya Umum ke-15 menyaksikan tiada parti politik yang mendapat majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Situasi ini menjadikan parlimen tergantung di mana ia tidak pernah berlaku sebelum ini dalam sejarah negara. Kelima, terdapat 4 peranan utama Perdana Menteri iaitu menasihati Yang di-Pertuan Agong, Ketua Kerajaan, membuat keputusan dasar kerajaan, menentukan perjalanan dan tadbir urus kabinet. Keenam, pelantikan Menteri Kabinet Kerajaan Perpaduan ini unik kerana ia diwakili oleh ahli-ahli parlimen pelbagai kaum, agama dan rentas wilayah dengan pelbagai kepakaran dan pengalaman bersama-sama untuk membina Malaysia yang stabil, maju dan makmur. Ketujuh pula, sistem demokrasi berparlimen dijadikan asas untuk menyelesaikan kemelut parlimen tergantung. Demokrasi berparlimen bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara. Raja-Raja Melayu pula menjadi lambang taat setia rakyat. Melalui sistem ini, rakyat berpeluang membentuk kerajaan. Rakyat juga bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya. Melalui pilihan raya, rakyat berhak menyokong, mengekal atau menukarkan kerajaan sedia ada dalam proses pengundian semasa pilihan raya. Walau bagaimanapun, apabila parlimen tergantung kerana tiada mana-mana gabungan parti berjaya mendapat majoriti mudah bagi membentuk kerajaan, kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong untuk melantik Perdana Menteri memainkan peranan penting dalam pemecah kebutuhan
kebuntuan ini. Manakala yang ke-8, pelantikan Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan tidak lagi di bawah bidang kuasa Perdana Menteri. Maksudnya pelantikan Jemaah Menteri bukan di atas kuasa penuh Perdana Menteri, tetapi adalah berdasarkan cadangan nama ahli parlimen daripada parti-parti yang bersetuju untuk membentuk kerajaan perpaduan. Dan yang ke-9, rakyat Malaysia juga berperanan dan bertanggungjawab di negara ini yang mengamalkan demokrasi berparlimen. Rakyat hendaklah mematuhi undang-undang negara dan menghormati prinsip rukun negara, sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan dan menjaga keharmonian serta perpaduan antar masyarakat. Rakyat juga perlu menyokong dan tidak mempertikai serta memberi peluang Kabinet Kerajaan Perpaduan membuktikan kemampuan membentuk semula negara selepas mengalami beberapa siri ketidakstabilan politik dan ekonomi sebelum PRU15. Kerajaan perpaduan yang terbentuk adalah langkah penting dalam menamatkan kemeluk ketidaktentuan politik dan parlimen tergantung yang tidak pernah berlaku sebelum ini dalam sejarah negara. Diharapkan penjelasan ini merungkai segala kekeliruan mengapa kerajaan perpaduan ditubuhkan dan parti-parti yang dahulu bermusuhan kini menjadi rakan seperjuangan. Boleh dikatakan kerajaan perpaduan ini mencerminkan patriotisme terhadap negara, mengatasi ideologi atau cita-cita peribadi. Sebab itu, mereka yang hari ini masih meroyan mempertikaikannya boleh dianggap sebagai derhaka kepada titah Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu.